Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan potongan ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31 yang merupakan di antara ayat-ayat yang terawal yang telah diajar kepada saya semasa saya menyertai gerakan Islam pada semasa saya masih remaja lagi ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ayat 31 surah Taubah yang terjemahannya adalah dan mereka iaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi telah mengambil padri-padri dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dalam kita nak memahami ayat ini telah diriwayatkan satu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah membaca bahagian ayat itu. Dan pada ketika itu Adi bin Hatim yang seorang akhirnya dia memeluk agama Islam, tapi pada ketika itu dia masih seorang Nasrani. Dia dengar ayat itu dibaca oleh Rasulullah SAW dan dia terus bangun dan bantah. Dia kata, "Ya Muhammad." Dia tak panggil Rasulullah lah pasal pada ketika itu dia tak terima Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Maka dia kata, "Ya Muhammad, ayat ini dusta. Kami orang-orang Nasrani, kami tidak menjadikan ataupun mengambil padri-padri kami sebagai Tuhan selain daripada Allah." Maka Rasulullah SAW dia menjawab, mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan kamu taat dan patuh kepada mereka. Maka kamu mengambil mereka sebagai Tuhan yang selain daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa ayat-ayat Al-Quran ini walaupun dia menceritakan tentang kaum-kaum yang lain, dia menceritakan tentang agama-agama yang lain, umat-umat yang lain dan sebagainya, tetapi hakikatnya pengajarannya adalah ditujukan kepada umat Islam dan pengajaran yang ingin disampaikan ialah supaya kita jangan menganggap bahawa ada mana-mana pihak yang seolah-olah mewakili Allah selain daripada Rasulullah SAW lah yang menerima wahyu direct daripada Allah tapi yang lain ulama ataupun agamawan yang hebat macam mana sekalipun, dia tak semestinya kita memberikan kepadanya satu kepatuhan dan ketaatan yang mutlak sehingga kita wala ataupun kita taklid semata-mata dengan apa saja yang dia katakan. Tak kisahlah sama ada apa yang dikatakan itu bercanggah dengan nas, bercanggah dengan dalil, bercanggah dengan amalan para sahabat dan sebagainya, kita ikut saja. Kenapa? Oh, kerana dia ulama besar. Tak boleh. Kalau kita buat sikap macam tu, maka sikap kita samalah dengan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat ataupun umat yang sebelum daripada kita, yang Allah sendiri telah katakan mereka telah mengambil padri-padri dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala, kerana memberikan kepada orang-orang ini satu kedudukan yang luar biasa, seolah-olah apa yang dikata itulah daripada Allah, dan kita tak boleh bertikai dan kita tak boleh berhujah. Lebih-lebih lagi dan semestinya dalam isu-isu yang berhubung dengan pandangan dan pendapat, lebih-lebih lagi dalam arena politik dan sebagainya yang memang merupakan arena ijtihad ataupun pandangan, lalu janganlah kita mengikut jejak langkah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bagi umat Islam banyak yang mempunyai sikap yang seperti ini adalah mereka-mereka yang nombor satu yang terlibat dalam tasawuf, tarikat, dia ingat dia punya tok guru dia adalah merupakan orang yang luar biasa yang telah berhubung dengan Allah Ta'ala ke, berhubung dengan Nabi ke, berhubung dengan wali ke, dan berdasarkan kepada mimpi dia lah dan sebagainya, apa yang dikatakan tak boleh dipertikai. Ini tak betul. Ini satu benda yang tak betul. Begitu juga dengan soal kepimpinan-kepimpinan yang terdiri daripada golongan asatizah. Kita semua faham ada yang dikatakan dasar qiyadatul ulama ataupun al-ulama warasatul anbiya, iaitu ulama itu adalah sebagai pewaris nabi-nabi, tapi tak bererti bahawa mereka ini mewarisi kedudukan sebagai nabi. Mereka mewarisi ilmu daripada para anbiya, daripada nabi dan sebagainya, tapi ilmu itu mereka kena pegang kepada apa yang diajar dan jangan main tokok tambah.
ya, seperti mana yang biasa telah ditegur dalam Al-Quran terhadap ulama kaum Bani Israel, ya. Dan inilah yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Jangan kita ikut oleh kerana kita percaya pada seseorang itu, apa saja dia kata tu mesti betul, ya. Itu bukan sikap yang dianjurkan oleh Islam. Kita kena lihat pada dia punya nas, kita lihat dia punya hujah, tengok kepada dia punya penjelasan dan sebab-sebab dan sebagainya, barulah kita menentukan adakah sama ada sikap itu betul ataupun sebaliknya. Itulah sebabnya bila dikatakan qiyadatul ulama, ianya adalah golongan ulama, bukan seorang alim, ya, ataupun satu dua, tapi banyak ulama, banyak pandangan. Kita pilih mana pandangan yang terbaik, yang paling sesuai, ya. Inilah yang satu perkara yang perlu kita memahami, supaya jangan kita terjebak dalam satu budaya ketaatan dan mendewa-dewakan individu-individu tertentu, sehingga apa saja yang mereka katakan adalah kita anggap seolah-olah datangnya daripada Allah ataupun datangnya daripada Nabi dan sebagainya, ya. Kita kena mempunyai satu sikap seperti mana yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana beliau telah menyebut unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala, iaitu lihat pada apa yang dikatakan, jangan lihat pada siapa yang mengatakannya, ya. Kebenaran itu adalah apa yang kita perlu ikut, bukan mana-mana orang ataupun mana-mana individu. Kita pun kena tambah ilmu kita supaya kita boleh yakin dengan apa yang kita faham dan apa yang kita amalkan, ya. Dengan itu saya akhiri dan sekali lagi ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa. Semoga insya-Allah Allah terima amal ibadah kita dan kita mencapai ketakwaan. Semoga pada hujung bulan Ramadan ini kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadr dan amalan-amalan kita diterima dan diberkati. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih.